Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita semang-semang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah generasi penamat rokok menghukum atau mendidik. Ini saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya. Dan sebelum saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini, apa kata kalau saya sampaikan dulu beberapa informasi penting berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Baiklah, mungkin ramai juga mengetahui bahawa pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mencadangkan pelaksanaan generasi penamat ataupun dikenali sebagai Generational Endgame berkaitan dengan larangan sebarang bentuk penjualan, pembelian dan pemilikan produk tembakau dan juga produk pengganti tembakau, termasuklah rokok elektronik dan vape bagi mereka yang lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya. Dan peruntukan yang diperkenalkan ini akan dibentangkan di sidang Dewan Rakyat dalam masa terdekat bagi menggantikan peruntukan di bawah undang-undang sedia ada, iaitu di bawah peraturan 13 peraturan kawalan hasil tembakau 2004, iaitu larangan mengenai merokok dan sebagainya. Dan di bawah peraturan sedia ada, mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah tidak dibenarkan membeli atau berada dalam milikan mereka sebarang produk tembakau. Dan mereka hanya boleh berbuat demikian selepas berumur 18 tahun. Namun dengan peruntukan baru ini, maka mereka adalah dilarang untuk membeli, menggunakan dan berada dalam milikan mereka sebarang produk merokok sepanjang hayat mereka. Apakah pelaksanaan ini merupakan satu bentuk hukuman atau satu bentuk pendidikan? Ini persoalan yang akan kita sembang-sembang bersama dengan tetamu kita. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan pakar perunding kesihatan awam. Jadi Datuk, apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput saya malam ini. Kami juga berterima kasih atas kesediaan Datuk bersama dengan kami. Dan macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan sekiranya seperti biasalah kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, ini merupakan sesuatu yang macam saya sebutlah tu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju sebenarnya. Pelbagai pandangan dan juga pendapat telah pun dilontarkan berkaitan dengan isu ini. Tetapi mungkin juga bila kita bercakap tentang pelaksanaan generasi penamat seperti apa yang diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, tak tahulah adakah ianya merupakan satu langkah yang tepat, dan juga Datuk optimis bahawa ianya boleh dijayakan. Pandangan pribadi Datuk sendiri. Ya, Syakawi dan juga para penonton sekalian ya. Sebenarnya pendapat saya dari segi saya sebagai seorang doktor, pakar kesihatan awam, saya juga sebagai seorang ayah kepada anak, saya juga datuk kepada cucu dan juga seorang aktivis masyarakat ya. Pertama, kita lihat di negara kita ya, merokok ni menjadi satu perkara yang normal ya, di pelbagai peringkat umur, di pelbagai lokasi, mana-mana saja. Kita lihat di dalam keluarga kita pun mesti ada perokok ya. Jadi kita semua dah akui bahawa merokok ini membahayakan kesihatan ya. Dan pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha mendidik, mengadakan undang, membuat larangan dan sebagainya, tetapi kadar perberhentian merokok itu tidak begitu orang katakan positif lah, tidak baik lah. Dan setiap tahun kita lihat generasi muda melompat atau masuk ke dalam golongan perokok. Jadi ini adalah tindakan yang saya katakan mungkin pada setengah orang melihat sebagai satu tindakan yang drastik, tapi pada yang telah terlibat dalam bidang ini adalah satu tindakan yang sangat penting, dan kita katakan sebagai usaha yang dekat-dekat terakhir lah ya.
untuk menyelamatkan generasi, terutama generasi muda kita dari ketagihan merokok dan juga penyakit-penyakit yang akan datang dengan merokok nanti. Saya rasa ini yang terbaik lah, walaupun apa orang kata, insyaAllah. Ya. Ada juga yang memberi pandangan dan juga pendapat. Ianya bersesuaian sekali lah dengan apa yang kita pilih dalam topik kita hari ini. Generasi penamat rokok, menghukum atau mendidik. Antara dua itu, apakah kita seolah-olah meletakkan satu hukuman kepada generasi muda ini, ataupun sebenarnya kita ingin memberikan satu pendidikan sebenarnya kepada generasi ini? Ya, satu konsep ya, kalau kita ingat ya, mendidik ya, penerangan, mendidik di sekolah, belajar dan sebagainya. Tapi pada masa sama, kita ingat zaman dulu pun ada rotan dalam bentuk denda ataupun hukuman ya. Betul. Jadi sama dengan isu merokok ni ya. Kita lihat misalnya peraturan yang sedia ada ya, melarang jual beli, urusan memperolehi rokok di kalangan 18 tahun ke bawah. Ya. Jadi ini sebenarnya bila dia adakan generational endgame ni, pada remaja ataupun kanak-kanak yang lahir pada 1 Januari 2005. Jadi pada tahun depan mereka berumur 18 tahun. Ya. Jadi selama ini pun mereka sebenarnya telah dilarang untuk menjual beli, memiliki rokok. Jadi kita tidak mahu bila dia masuk je 18, dia boleh beli ataupun mengguna rokok. Jadi kita stop dengan adanya akta ini. Jadi kita telah mendidik lama ya, kalau kita lihat kanak-kanak ni daripada umur sampai umur 17 tahun. Jadi sekarang sampai masa pendidikan tu kita komplementkan serta dengan ada elemen denda ataupun hukuman lah. Kata nak bagi takut sikit lah, bagi orang katakan kesedaran tu. Betul. Memang dah ada. Saya kata itu memang kena ada bersekali ya. Tapi dari kajian juga dari pemerhatian Datuk sendirilah selaku pakar perundingan kesihatan awam tu ya, how serius sebenarnya tu ya kalau kita lihat penglibatan generasi muda dengan meramai yang sudah pun merokok dan sebagainya, dan sekarang ini vape begitu popular terutamanya di kalangan the young generation ini. Apakah Datuk melihat bahawa ini merupakan satu fenomena sekiranya tidak dikawal mungkin akan membawa akibat ataupun kesan yang tidak kita ingini sebenarnya tu? Betul. Kalau kita lihat kajian-kajian Kementerian Kesihatan sama ada di orang kata mobility survey ataupun kajian penggunaan rokok di kalangan kanak-kanak remaja, setiap tahun melihat bahawa prevalence atau kadar penghisap rokok di negara kita orang katakan tidak begitu banyak menurun ya, pertama. Kemudian dari segi peningkatan perokok di kalangan remaja, ada kajian mendapati bahawa mereka mula merokok pada seawal 13 tahun ya, 12 hingga 13 tahun. Dan setiap tahun peningkatan orang katakan di kalangan umur 18 tahun tu makin meningkat ya. Dan ini juga akan menyebabkan penyakit-penyakit kronik yang lain, penyakit jantung, penyakit paru-paru dan sebagainya. Dan bila kita lihat dengan adanya vape sekarang, jadi orang kata double burden, kita ada masalah yang tinggi dengan rokok dan sekarang ditambah pula dengan vape. Jadi seriusnya itu adalah sangat ketara, dan saya rasa kalau kita tak buat sesuatu yang tegas, dia akan menyebabkan lempahan ataupun ledakan bilangan perokok dan juga penyakit-penyakit yang serius lah. Apa antara sebab-sebab kenapa ada youngsters ini, generasi muda ini suka ataupun ingin terlibat sebagai perokok? Kita ambil satu contoh lah. Apakah mereka menganggap itu bahawa ada style of living, satu style dalam kehidupan anak muda, ataupun ada lagi unsur-unsur yang mempengaruhi mereka sebenarnya untuk menjadi seorang perokok ataupun penglibatan rokok ini? Ya, ini adalah soalan yang sangat baguslah ya, sebab rokok ni kesannya telah didapati 50-60 tahun yang dulu kajian menunjukkan bahawa merokok itu berbahaya. Tapi kenapa orang merokok? Dia ada dua faktor yang utamalah ya. Pertama, mula-mula ya, orang memulakan rokok ni disebabkan oleh behavior, tingkah laku. Lihat orang dewasa merokok, lihat kawan-kawan merokok, melihat hero-hero merokok dulu kan. Tengok hero-hero cerita Melayu, hero cerita Tamil, semua cowboy semua esok rokok. Jadi satu image perokok adalah hero atau perokok adalah bagus. Jadi bila dah mula
ini mula-mula sekali tingkah laku. Yang kedua, sebab rokok ni mengandungi nikotin. Nikotin ini menyebabkan ketagihan biokimia lah. Jadi dikombainkan tingkah laku dengan ketagihan ini akan menyebabkan pertama craving ataupun nak isap rokok je. Yang kedua, sukar tak diberhentikan kecuali menggunakan bantuan, dan orang katakan dengan adanya pengaruh daripada persekitaran, iklan dan sebagainya, dan mudah didapati. Jadi bila kita kombinasi ni behavior, ketagihan kimia nikotin dan juga persekitaran, kerana itu rokok tu menjadi bertambah. Saya tertarik hati sebenarnya bila Kementerian Kesihatan sendiri akan membawa ataupun membentangkan peruntukan ini, dikatakan di Dewan Rakyat nanti dalam masa yang terdekat. Tetapi apakah Datuk boleh menjangkakan reaksi daripada ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri, kerana bukan rahsia lagi tu, ada ramai juga di antara mereka yang merokok sebenarnya. Tapi apakah Datuk yakin bahawa ianya mungkin akan mendapat sokongan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat? Ya, Syukawi dan penontonnya, saya telah berpengalaman dalam isu rokok ni, termasuk undang-undang dan sebagainya 20 tahun lebih di Kementerian Kesihatan dan juga di peringkat global di Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan juga FCTC Jadi kita nampak satu halangan ialah the political will ataupun keazaman politik. Mungkin YB KJ ataupun mungkin Ketua Pengarah Kesihatan, ada 2-3 menteri ahli politik yang bersetuju. Tapi kita dari dulu kita dapati ramai juga ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli parlimen yang akan tidak bersetuju ataupun menentang atas alasan-alasan lain. Kita boleh cari 1000 alasan yang untuk kita tidak bersetuju. Dan satu yang kita kena ingat bahawa ini kajian peringkat antarabangsa, pihak lobis atau pelobi terutama daripada industri rokok akan mainkan peranan yang penting juga. Jadi pengalaman kami lah, memang akan ada tentangan, tapi kita sangat berharap dan kita berdoa lah supaya ahli-ahli parlimen kita menyokong langkah Kementerian Kesihatan ni. Jadi kita boleh mudah laksanakan pencegahan dan pengawalan. Ada juga yang berpandangan lah sebenarnya, Datuk, kalaulah undang-undang ini ataupun peruntukan ini diluluskan di Dewan Rakyat dan kemudiannya dilaksanakan, mereka juga melihat kepada pendapatan kepada kerajaan itu sendiri dari segi teks dan sebagainya, kerana sebelum ini dikatakan bahawa percukaian terhadap bahan-bahan tembakau ini, rokok dan sebagainya begitu tinggi sekali. Jadi apakah ini juga mungkin akan jadi sort of penghalang sebenarnya kepada ahli-ahli Dewan Rakyat nanti? So betul, ini ialah argument yang selalu dibangkitkan lah. Bila kita kurang penjualan rokok atau penggunaan rokok, maka cukai kita akan berkurangan. Jadi kita tengok dari dua aspek. Pertama, kita panggilkan kesan yang tidak nampak akibat rokok. Jadi bila banyak perokok, penyakit akan tinggi dan beban penyakit itu akan tinggi. Maknanya kita punya kos rawatan penyakit jantung, penyakit paru-paru, dia akan meningkat setiap tahun bilion, kan? Tapi kalau kita dapat mengurangkan perokok, kita dapat mengurangkan penyakit kronik, maka kita dapat mengurangkan kos kesihatan. Jadi menyelamatkan ekonomi negara walaupun cukai kita dapat sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, walau bagaimanapun kita tidak dapat, orang katakan zero smokers lah, akan ada juga golongan dewasa otai-otai yang akan terus merokok. Jadi orang katakan bila dinaikkan cukai, sebab kita dah lama tak naik cukai rokok sebenarnya, kita naikkan cukai rokok yang ini ada, maka dia boleh compensate daripada kehilangan disebabkan oleh perokok-perokok baru. Jadi kajian menunjukkan bahawa boleh dilakukan dan kerajaan tidak rugi tapi untung jangka panjang kerana dapat mengurangkan kos biaya kesihatan. Okey, satu lagi perkara juga yang sering ialah bila saya juga sembang-sembang bersama rakan-rakan saya, mereka mengatakan bahawa okey, itu merupakan satu carangan yang cukup baik sebenarnya dalam usaha untuk mengawal supaya anak-anak muda, generasi muda kita ini tidak menjadi perokok tegar sebagai satu contoh. Tetapi mereka mengatakan bahawa kalaupun peruntukan ini diluluskan, yang akan menimbulkan masalah ialah dari segi aspek pelaksanaannya nanti. Bagaimana kerajaan melihat isu ini sebenarnya? Ya, betul. Saya rasa secara am lah, semua undang-undang peraturan yang dijalankan
pentingnya pelaksanaan. Dan kita rasa pun ada pelaksanaan beberapa peraturan yang tidak begitu orang kita memuaskan ya. Jadi ini pun kita akui bahawa pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang ni akan ada beberapa masalah kan. Kita tidak boleh mencapai sepenuhnya. Tapi pertama, yang penting kita ada peraturan. Yang kedua, kita boleh kenakan penguatkuasaan pada masa-masa ataupun tempat-tempat tertentu lah. Dan ketiga, pengalaman kita mungkin pihak kerajaan akan lebih fokus kepada pelaksanaan penguatkuasaan nanti. Tapi kita akui memang akan ada masalah lagi pelaksanaan nanti. Tapi kita mesti, orang kata, we start something lah, somewhere. Kita mesti mulakan dulu pada masa yang terdekat ini. Dari segi praktikalnya lah, pandangan Datuk sendiri, bagaimana kalaulah peruntukan ini diluluskan dan ianya menjadi satu akta ataupun undang-undang, bagaimana ianya akan dilaksanakan supaya ianya memberi kesan ataupun impak yang seperti apa yang kita harapkan tu? Ya, pertama kita lihat dari sekarang pengalaman kita ya, daripada larangan mempunyai atau jual beli rokok untuk kanak-kanak 18 tahun ke bawah ya. Maknanya sekarang pun berlaku kanak-kanak beli, kanak-kanak menghisap di sekolah dan sebagainya. Jadi kita lihat penguatkuasaan itu longgar lah kan. Jadi bila kita letakkan nanti untuk keseluruhan negara 18 tahun ke atas, nanti bila nak buat penguatkuasaan, nak tengok IC dan sebagainya, memang kalau kita fikir macam tu, sampai bila kita tak boleh buat. Jadi kita rasa bila akta ni dilaksanakan, pihak berkuasa kena duduk semeja, semua pihak, custom, kesihatan, berkuasa tempatan, polis, sekolah dan sebagainya, and then kita kata utamakan yang mana dulu, jangan kita fokuskan. Dan saya rasa kita tak boleh menjadikan sebagai penghalang. Dan insya-Allah saya rasa nampak kalau kita dapat kurangkan golongan perokok baru, kerana bila mereka berumur 18 tahun, mereka ada 40 tahun atau 30 tahun untuk jadi perokok kalau mereka memula rokok. Jadi kesan dia tinggi. Setiap tahun hampir 500,000 golongan yang masuk ke dalam golongan 18 tahun ke atas. Jadi bayangkan berapa banyak, 20% daripada mereka dah berapa juta. Jadi saya rasa kita kena mulakan secepat mungkin lah. Okey Tok, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan dan perbincangan ini, tetapi banyak lagi isu-isu sebenarnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Tetapi saya percaya isu ini merupakan satu isu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, kongsikanlah pandangan dan pendapat anda ni dengan memanggil kami di dua talian yang kami sediakan. Saya ulangi sekali lagi, 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Saya percaya anda juga mungkin ada pendapat dan juga pandangan tersendiri berkaitan dengan isu generasi penamat rokok, menghukum atau mendidik. Kita jumpa lagi selepas ini. Hai semua, saya Adam. Saya berumur 17 tahun dan lahir pada 1 Januari 2005. Di bawah undang-undang sedia ada, Adam, rakan-rakan dan adik-adik adalah dilindungi daripada ancaman bahaya produk merokok. Namun, selepas berumur 18 tahun, kami tiada perlindungan dan terdedah kepada ancaman dan tarikan berbahaya produk merokok yang membahayakan kesihatan dan boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia berhasrat melaksanakan peruntukan undang-undang baharu, iaitu Generasi Penamat, Generational Endgame atau GEG, bertujuan melindungi Adam, rakan-rakan dan generasi berikutnya daripada menjadi bangsa ketagihan produk merokok. Di bawah pelaksanaan GEG ini, tiada sesiapa yang boleh menjual produk merokok kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2005 dan seterusnya. Generasi ini juga dilarang daripada membeli dan memiliki produk merokok yang berbahaya ini. Oleh itu,
akan lahirnya sebuah generasi yang akan menamatkan penjajahan produk merokok yang telah berabad lamanya kepada manusia. Generasi Adam akan kekal sihat, produktif dan bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok. Your future, your choice. Make a wise choice and choose not to smoke. Okey, menarik. Kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang generasi penamat rokok, menghukum atau mendidik. Saya suka tadi apa yang kita lihat secara bersama sebentar tadi, Datuk, ya. Persoalan yang menarik sekarang ini, Tok, ya. Apakah generasi dari segi kempen yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, terutamanya Kementerian Kesihatan sendiri, untuk meyakinkan the so-called generasi muda ini supaya mereka memahami apa yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan apabila memperkenalkan akta ataupun peruntukan ini sebenarnya itu. Ya, seperti yang kita lihat tadi kan. Sekarang ni generasi kita yang bawah umur 17 tahun, ya, mereka yang lahir 2005 ya, 2005 ya. Tahun ini mereka berumur 17 tahun, maka mereka di bawah 18 tahun. Jadi golongan ini telah ada orang kata dijaga, dilindungi daripada jual beli rokok, urusan jual rokok, mempunyai rokok, mengisap rokok dan sebagainya. Mereka dah tak boleh dah sebenarnya. Jadi sebenarnya golongan ini telah pun mendapat pendidikan, ya. Tetapi ada yang mungkin kita tunggulah umur 18 tahun kita boleh. Jadi kerajaan melihat bahawa mereka juga perlu dilindungi. Kalau kita dah lindung dia sampai 17 tahun, sekarang kita lindungkan dia seumur hidup sepanjang hayat. Jadi kerana itu diadakan undang-undang ini, ya. Jadi pihak kerajaan akan lebih kata terpaksa memberi apakah kesan-kesan negatifnya. Sekarang mereka telah tahu, ya, dan kita harap mereka akan mempunyai pengetahuan tersebut. Tapi dengan ada sikit saya katakan denda tadi, dia akan menguatkan pendidikan itu, ya, kesedaran bahawa rokok itu bahaya dan menyebabkan penyakit-penyakit yang serius, ya. Ya. Okey, cuba kita dengar apa komen dan juga pandangan daripada pemanggil kita yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Saya difahamkan Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun berada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Tuan Tekawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya ingin bertanya satu soalan Aha. mengenai undang-undang. Kita tengok apa tadi Datuk kaitan mengenai undang. Saya nak tanya mengenai undang sebab apa kita tengok apa dalam apa rencana kita tengok. Singapura dia orang pun menguatkan undang tetapi tidak dapat mencegahnya. Bagaimana Malaysia untuk mencegah? Sebab apa kita tengok ada rokok sudu kan, macam-macam lagi. Itu kita buat kempen contohnya mendidik kan, untuk mendidik kan. Tapi kita ada buat kempen lagi satu mencegah lebih baik daripada mengubati. Tetapi kempen ini tidak dapat kita cegah merokok. Bagaimana Datuk dapat ulas dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Jadi mungkin komen dan juga respon daripada Datuk. Ya, betul, ini memang selalu dibangkitkanlah, ya. Pertama kita lihat negara-negara luar yang telah begitu strict, ya. Tapi daripada kajian, ya, didapati bahawa dengan ada pelaksanaan undang-undang yang strict seperti di Singapura, di New Zealand, di Scotland dan sebagainya, peratusan merokok di kalangan kanak-kanak atau remaja dan juga keseluruhannya menurun, ya. Kita pun dapati bahawa di negara kita pun ada menurun, tapi tidak begitu jelas ataupun tidak begitu sebagaimana yang kita harapkanlah. Ya, kita harap lebih laju lagi penurunan dia. Jadi memang, ya, kita telah mengadakan pendidikan yang lama, dan luas. Tetapi betul, maknanya penguatkuasaan tidak dapat menghapuskan seterusnya. Tapi walau bagaimanapun kita ada elemen untuk orang katakan membantu untuk pendidikan tadi, ya. Jadi kita harap bila kita kombinasikan, sebenarnya kalau kita kombinasikan antara pendidikan dengan cukai yang tinggi dan juga peraturan undang-undang ini, insya-Allah kita boleh mengurangkan, dan dengan adanya sokongan orang ramai, maka kita akan lebih berjaya lah. Yes, apakah Datuk terfikir barangkali itu, ya, selain daripada kita mengadakan akta ataupun undang-undang ini, bila Datuk sentuh tentang pendidikan itu sendiri, apakah Datuk melihat bahawa mungkin juga kalaulah pelaksanaan undang-undang ini akan menghadapi banyak rintangan sebenarnya, kesukaran untuk mencapai seperti apa yang kita harapkan,
tidakkah aspek pendidikan itu perlu diberi penekanan yang lebih serius? Ya, betul. Kerana itu kita kata penglibatan masyarakat, ibu bapa dan juga pihak pendidikan sekolah dan sebagainya. Termasuk juga institut agama, sekolah pondok, masjid dan sebagainya yang mengeluarkan fatwa haram, tetapi dekat masjid mereka juga menghisap rokok kan. Jadi pendidikan itu penting. Dan kita lihat, saya kata banyak keluarga-keluarga, termasuk saya punya keluarga lah, saya boleh katakan, di mana kita daripada peringkat awal kita tidak ada perokok ataupun yang menghisap rokok dalam rumah kita, ya, ataupun anak-anak kita. Jadi daripada awal sampai sekarang ni mereka tidak menjadi perokok. Boleh, maknanya boleh. Dan saya lihat bahawa rakan-rakan kita pun yang begitu berusaha, maknanya sama-sama membantu mendidik itu kepada kanak-kanak ataupun anak-anak mereka. Mereka dapat mewujudkan sekarang ni kumpulan generasi yang bukan perokok, dan malah mereka benci merokok. Mereka benci rokok. Jadi saya rasakan kalau kita sebar luaskan dan semua keluarga mengamalkan atau menjalankan pendidikan yang begitu, saya rasa insya-Allah kita boleh. Tapi kita kena buatlah. Kita kena bertekad. Undang-undang satu hal, pendidikan kita mesti kita buat. Sesuatu yang penting juga yang saya ingin dapatkan perhatian dan juga komen daripada Datuk sendirilah. Sebenarnya kita ada kempen-kempen anti merokok dan sebagainya. Macam tadi pun kita lihat sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi sejauh mana penerimaan golongan young generation ini terhadap kempen-kempen anti merokok ini, dan ada juga yang mengatakan bahawa kempen-kempen anti merokok ini sebenarnya tidak dilaksanakan dengan berkesan sebenarnya. Komen Datuk. Ya, kalau saya ingat dulu kempen tak nak merokok, rokok bengkok ingat. Lepas tu saya orang kata bekerja lah kempen rokok bengkok tu. Lepas tu dikatakan ayam berkokok di atas batang, isap rokok penyakit datang. Tapi mereka kata pula ayam berkokok atas batang, minta rokok sebatang. Jadi di dalam Kementerian Kesihatan dan kerajaan sebenarnya kita dah mengada kempen 30-40 tahun. Tapi kita kena ingat bahawa kita berlawan dengan tingkah laku manusia. Dan kedua, ketagihan nikotin. Yang ketiga, minta maaf lah, kita banyak elemen-elemen pengiklanan, promosi daripada industri. Alhamdulillah sekarang dah banyaklah diharamkan dan sebagainya. Tetapi dari segi substance ataupun promosi secara tidak langsung tu masih kita lihat. Masa kita pergi kedai mamak, sama lah pergi kedai restoran, di belakangnya penuh display rokok kan. Jadi sikap ingin tahu, ingin dapat, jadi ada. Jadi saya rasakan kerana itu saya katakan rokok ni kena dari pelbagai sudut, pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai strategi. Jadi undang-undang peraturan hanya satu saja yang kemudian belum datang lagi pasal isu rokok seluduk yang mana accessibility boleh didapati di mana-mana saja, bila-bila masa saja. Pergi kedai dia tahu, buka drawer dapat rokok seluduk, murah harga. Jadi benda-benda ni memang satu cabaran bagi macam kawan-kawan saya yang berjuang lah, kita panggil berjihad untuk melawan perokok ataupun sikap merokok. Jadi kita kena buat juga. Kami rasa kita kena buat dan masyarakat kena bersama-sama demi untuk kesihatan generasi dan juga kemajuan negara kita juga. Saya tertarik hati bila Datuk sentuh tentang ketagihan nikotin itu sendiri, dan saya difahamkan bahawa ada rawatan yang boleh diambil dalam usaha untuk menghilangkan ketagihan nikotin itu, apa yang dipanggil sebagai nikotin replacement therapy. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa ianya juga adalah sesuatu yang perlu sebenarnya, terutamanya kepada generasi muda yang mungkin sudah pemula merokok dan sebagainya, tetapi tiba-tiba untuk meninggalkan rokok itu menjadi satu masalah yang cukup besar. Jadi apakah mungkin rawatan nikotin replacement therapy ini perlu diperluaskan lagi agaknya tu? Ya, betul. Perokok ni satu kita kena ingat, dia bukan tingkah laku saja. Dia tiga perkara: tingkah laku, kemudian ketagihan nikotin, yang kemudian persekitaran lah. Jadi bagi orang yang telah ketagihan, mereka mesti mengatasi ketagihan nikotin itu dengan menggunakan NRT lah, penggantian nikotin yang ada dalam bentuk tampalan ataupun dengan bentuk chewing gum dan sebagainya. Jadi ini satu kemestian bagi setengah orang. Jadi apa yang perlu ialah
kita ada program, Kementerian Kesihatan ada program quit, dia panggil quit untuk mereka mendapat bantuan ya, dan juga diberi ubat-ubat seperti NRT tadi, nikotin. Tapi pada masa ini mungkin bekalan kurang dan tidak sukar didapati di pasaran kerana mereka dapat prescription dan sebagainya. Jadi salah satu yang kita mohon pihak kerajaan, jika kita lakukan program macam ini, kita kena rawat dan beri kemudahan kepada mereka yang nak berhenti dengan orang kata tidak terlalu sukar lah, boleh belikan NRT tu di mana-mana sajalah untuk menggantikan rokok tadi. Tapi kesan NRT itu daripada pengetahuan Datuk sendiri, apakah memang betul-betul berkesan untuk menghilangkan ketagih nikotin itu? Ya, jadi kajian di seluruh dunia di pihak perubatan dan kesihatan dan juga pharmaceutical menunjukkan bahawa rawatan pertama dengan psychological psikologi memberi kesan yang positif tinggi, dan bila ditambah dengan nikotin replacement terapi, maka pencapaiannya lebih besar dan juga lebih lama, dan ada juga yang terus orang katakan berhenti seterusnya. Jadi memang satu keperluan untuk menggunakan NRT lah dalam pencegahan perokok ni. Tapi in terms of cost ataupun berapa, apakah ianya terlalu mahal sebenarnya, terutamanya bagi the young generation untuk mendapat rawatan ini? Ya, pada kita, saya tak ingat dia punya cost dia, tetapi pertama ada melibatkan kos lah. Yang kedua, you kena beli daripada farmasi ataupun doktor, you tak boleh it's not over the counter lah. Jadi ini pun satu halangan, dan dulu di klinik-klinik ada, tetapi disebabkan oleh peruntukan yang makin kekurangan, jadi mungkin setengah-setengah klinik tidak dapat memberikan bekalan secara percuma. Jadi menyebabkan kos, dan saya kata lah, jadi orang katakan nanti nak beli NRT, beli rokok, lebih baik beli rokok, dia kata lebih murah ya. Lebih murah. Jadi kan itu saya kata kerajaan kena, orang katakan tak apa, kita kena laburkan sikit. Jangan ingat mereka lah kita anggap sebagai pesakit yang perlu rawatan, sama dengan yang lain. Jadi ada peruntukan untuk mereka. Okey, saya juga nak mengajak Datuk untuk melihat kepada satu lagi isu lah. Sekiranya akta ataupun peruntukan ini diluluskan nanti, tentunya lah seperti akta-akta lain, setiap kesalahan itu akan ada hukumannya, akan ada dendanya. Dari segi denda itu sendiri, bagaimana Datuk melihat apa yang perlu dilihat sebenarnya? Kalau denda dari segi keuangan terlalu murah, barangkali mereka tak heran pun, tidak memberi impak ataupun kesan kepada the young generation ini. Tetapi kalau denda terlalu tinggi pun, ianya akan menjadi isu yang mungkin akan diperbesar-besarkan juga nanti. Jadi pandangan Datuk dalam persoalan. Ya, ini orang kata dilema lah pembuat dasar terutama kerajaan. Tapi bagaimanapun kita berdoa lah supaya akta tu diluluskan dulu ya. Betul, saya rasakan kita mesti mengambil elemen akta ni sebagai mendidik, bukan menghukum ya. Jadi mungkin denda tu mungkin tidak berlaku tinggi, tetapi kalau boleh kita jangan menggunakan denda bentuk fiskal ataupun keuangan ya. Kita pengalaman kita, alangkah denda denggi, denda mokok, kawasan merokok petinggi menjadi kesan kepada masyarakat, dan kadang-kadang bukan budak yang bayar, mak bapak yang bayar. Betul. Jadi masalah kepada negara juga kan, sosial. Jadi kita mungkin kerajaan boleh timbangkan ada bentuk lain dalam contohnya perkhidmatan komuniti ke kan, community service. Macam dia kata okey, you kena kerja cuci tandas sekolah selama 3 bulan. Jadi something yang memberi faedah kepada masyarakat, di samping mendidik mereka dan tidak membebankan pesalah dan juga keluarga mereka lah. Kita harap itu supaya ini dapat dimasukkan dalam akta ini. Okey, satu lagi juga saya nak mencadangkan di sini, tak tahulah kalau Datuk setuju ataupun tidak, tapi ramai perokok di luar sana tidak setuju. Kita tahu harga rokok di negara kita juga sentiasa dinaikkan setiap bajet sebenarnya, walaupun kadang-kadang dipertahankan pada paras harga yang sebegitu. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa kalau harga rokok di negara kita ini dinaikkan seperti apa yang dilakukan di Singapura, misalnya di Brunei pun harga rokok begitu tinggi sekali sehingga kan ada kedai-kedai yang langsung tak mau menjual rokok kerana sudah tidak ada pembeli yang ingin membeli rokok yang terlalu mahal. Apakah itu juga mungkin boleh membantu untuk memberi kesan ataupun impak yang positif kepada peruntukan ini nanti?
Ya, betul. Ini ada satu kajian oleh Profesor Roshidah daripada Fakulti Ekonomi Universiti Putra buat kajian bahawa ini termasuk kajian luar negara bahawa kenaikan harga rokok boleh mengurangkan pembelian rokok dan pengisap. Tapi kita mesti harga yang optima. Kalau di Malaysia ni sekarang ni harga antara 12 hingga 15 ringgit untuk rokok biasa dan premium masih mampu dibeli kerana antara pilihan benda lain dengan rokok, perokok akan pilih rokok. Tetapi di Malaysia mengikut kajian Profesor Roshidah juga dan rakan-rakannya mengatakan bahawa kalau rokok di Malaysia dinaik RM30 ke atas, maka akan menyebabkan penurunan drastik dari segi pembelian dan penggunaan rokok. Jadi itu bila RM30 satu kotak 20 batang, dia fikir 2 kali. Tapi kalau setakat RM15 tu mungkin dia tak ingat pun dia tak beli benda lain, masih mampu. Jadi mesti itu. Dan saya rasa ini yang kalangan kami mendapati bahawa cukai kita dah lama tak naik sebenarnya. Ada harga masih orang kata macam tu. Jadi kita harap kerajaan tengok sebenarnya kalau kita naikkan cukai, kalau orang kurang membeli tapi harga tinggi, volume dia sama juga. Jadi tidak merugikan kerajaan. Kalau dinaikkan harga rokok macam Datuk sebut tadi lah RM30 sebungkus ataupun sekotak lah, whatever they call it, tapi mungkin juga ianya akan memberi kelebihan kepada rokok-rokok seluduk pula. Itu kita kena ambil satu agenda, maknanya kita dah mencadangkan rokok. Kalau kita lihat di Amerika dia panggil ATF, Alcohol, Tobacco and Firearm, satu biro. Di Australia mempunyai satu biro khas alkohol dan rokok. Jadi dia tak campur dengan polis ke, dengan custom ke. Jadi sebab mereka nampak bahawa rokok satu komoditi yang bahaya, satu komoditi yang menguntungkan penghidupan. Jadi penguasaan mesti difokuskan. Dan kami mencadangkanlah supaya kerajaan menyubuhkan satu task force untuk lihat rokok ni sebagai satu entiti yang lain daripada barang-barang komuniti lain dan memberi keuntungan kepada kerajaan juga. Menarik. Baik, Datuk, kita akan berehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, iaitu pakar perunding kesihatan awam yang ada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi bersama dengan kami di Ruang Bicara bernama TV ini. Dan sesuatu yang menarik juga dan penting sebenarnya, saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk Dr. Zainal dalam isu ini. Ini berkaitan dengan vape. Ini seolah-olah merupakan satu trend baru sebenarnya, terutamanya kepada generasi muda ataupun the young generation. Saya sendiri, di depan mata saya sendiri, saya pernah melihat, Datuk, kanak-kanak sekolah rendah pun kadang-kadang saya terlihat dan ternampak bahawa mereka mengisap vape. Seolah-olah ini dah menjadi satu style yang harus ada kepada the young generation ini. Komen, Datuk, dalam persoalan itu. Ya, pasal vape ni saya rasakan ini salah satu isu yang sangat utama. Kita dah menunggu isu vape ni dah 5 tahun. 2016 kerajaan bertukar, Menteri Kesihatan bertukar, polisi belum ada. Maknanya vape di bawah kawalan Kementerian Kesihatan, di bawah Kementerian Haiwan Pengguna, di bawah PBT dan sebagainya. Tetapi kita lihat vape makin berleluasa. Sama ada yang nikotin atau yang tidak nikotin. Kedai-kedai vape daripada kedai kecil dah nampak macam lounge yang cantik dan menarik. Dan sekarang vape dah ada tergantung di leher, kan, budak-budak sekolah sebagainya, dan mudah didapati. Jadi dan polisi kita masih belum jelas. Jadi kita rasa kita mohonlah supaya kerajaan, kalau kita betul-betul nak menghentikan ketagihan vape dan rokok ni, kita kena ambil tindakan yang tegas. Kalau kita buat total ban, tak boleh. Kalau kita nak kawal, kita kawal. Maknanya pelesenan konten dan sebagainya. Tapi mesti ada satu polisi yang jelas dan tindakan yang jelas. Kalau tidak, kalau kita buat berhenti merokok, dia akan tukar pada vape. Jadi sama juga kesan dia. Jadi kena ada. Dan saya rasa memang saya setuju sangatlah supaya kita bertindak tegas terhadap vape
sekarang. Isu yang berbangkit bila kita cakap tentang vape, tadi pun Datuk sentuh sebentar selalu tentang kandungan yang disediakan itu. Ada yang ada nikotin, katanya yang ada non-nikotin dan sebagainya. Bagaimana kita nak membezakan sebenarnya, terutamanya kanak-kanak yang mungkin berfahaman bahawa mereka membeli vape ataupun menghisap vape ini ialah berasaskan daripada kandungan yang tanpa nikotin. Macam mana mereka nak pastikan benda-benda macam ni tu sebenarnya? Inilah benda ni klaim ataupun dinyatakan oleh penjual. Tetapi kalau baru-baru ni kita lihat kenyataan daripada polis ya. Pertama, vape tu kandungan tidak ada nikotin. Kemudian yang ada bernikotin. Yang ketiga ada mengandungi dadah. Jadi saya kata ini memang perkara yang biasa, dan daripada kajian banyak pihak mendapati majoriti yang dijual adalah dalam bentuk nikotin. Kerana nikotin akan menyebabkan ketagihan. Jadi orang akan beli. Kalau dia letak air kosong ataupun strawberry saja, tak ada siapa nak meneruskan vape. Jadi memang sukar untuk dibezakan. Jadi kerana itu banyak pihak kata vape ni total ban, berhenti, sebab kita tak dapat membezakan. Dan kanak-kanak lagi tak dapat membezakan. Tapi bila mereka telah merasakan vape dengan nikotin, mereka akan berterusan. Dan kalau dengan ada dadah, lagilah dahsyat. Jadi total ban ialah dia punya answer lah, jawapan kepada masalah ni. Kerana kita tak boleh nak membezakan di peringkat bawahan. Untuk menjayakan kempen anti merokok itu sendiri sebenarnya Datuk ya, selain daripada program-program yang disusun atau seperti apa yang ada sekarang, apa lagi yang Datuk lihat sebenarnya perlu diketengahkan supaya ianya betul-betul memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia, tak kiralah mereka yang berumur 18 tahun ataupun young generation ataupun mereka yang sudah pun lama merokok dan sebagainya, untuk meninggalkan tabiat merokok ini. Kadang-kadang kita pun dah otai lah. Kadang kita rasa kecewa lah, macam kita tak bergerak. Tapi kita jangan putus semangat, putus orang kata asa. Jadi pertama di pihak kementerian saya rasa kena fokus. Kementerian Kesihatan kalau boleh wujudkan bahagian khusus untuk melihat bahagian kawalan tembakau dan FCTC, untuk mereka beri tumpuan, ambil pakar-pakar kita, tambah pihak penguatkuasa dan perketatkan pelaksanaan undang. Yang lepas tu kita mendidik di semua peringkat, kanak-kanak, tadika, sekolah, universiti, masjid, kita buat pendidikan. Yang ketiga, di pihak komuniti kita buat kempen. Contoh, saya nak buat satu kempen blogging di Teluk Senangin pada ujung bulan Julai. Jadi dalam tu kita masuk juga, dalam semua event kita masuk GEG, Generation Again, dan kempen anti merokok. Jadi kita nak mengatakan merokok ni adalah satu benda yang mudarat dan tidak baik. Jadi kita nak tanamkan dalam semua orang, termasuk pihak media dan sebagainya. Bila Datuk sebut tentang pihak media, ini pun sesuatu yang menarik juga Datuk ya. Kita bukan nak menyalahkan sesiapa sebenarnya. Kalau kita lihat ialah kegemaran the young generation ni, kadang-kadang dia orang suka tengok filem, dia orang suka tengok drama-drama, tetapi drama-drama kadang-kadang terbitan tempatan pun begitu gairah menunjukkan hero dia ataupun the crook itu akan merokok dengan begitu hebat sekali. Dan ini juga barangkali secara langsung ataupun tidak langsung perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak tertentu dalam untuk mengawal babak-babak seperti ini supaya tidak memberi inspirasi dan semangat kepada anak muda untuk merokok. Ya, dulu satu masa ada peringkat perbincangan dan juga tindakan dilakukan antara pihak media, filem dan sebagainya dan kementerian supaya mengurangkan aktiviti pemapar babak merokok. Jadi ada berkurangan. Kita lihat macam drama-drama Korea misalnya, dulu kalau ada rokok sekarang dah kurang, ataupun dia akan blurkan. Dia blurkan. Begitu juga dengan kita lihat drama-drama Hindustan pun dah makin berkurang. Kita Hindustan kadang saya tengok cerita Tamil ni berkurang juga dia punya rokok tu. Jadi kita harap supaya kalau boleh jangan ada langsung babak-babak merokok, kotak rokok, isap rokok dan aksi yang perokok lah di dalam drama kita. Jadi ini memang perlu dari segi media dan juga filem, drama dan sebagainya, kerana ini mempengaruhi masyarakat kita. Okey, kita di penghujung Tok, ada lebih kurang 2 ataupun 3 minit lagi. Jadi apa lagi harapan yang ingin Datuk lontarkan kepada penonton-penonton kita yang mungkin bersama kita di ruang bicara ini, menonton generasi penamat rokok menghukum atau mendidik ini? Silakan Datuk. Jadi kita berharaplah supaya kerajaan, terutama Kementerian Kesihatan, bawa akta ni
pada parlimen yang akan datang, dan pihak politik tak kira pembangkang ke, penyokong ke, bebas ke, sokong, dan supaya dia menjadi akta, kemudian pihak berkuasa akan melaksanakan tugas. Itu dulu. Yang kedua, pihak komuniti, semua peringkat, you perokok ke tak perokok ke, mak ke bapak ke, sekolah ke, kita ambil satu pendekatan bahawa rokok adalah satu perkara yang tidak baik, dan kita sama-sama betul. Kita tak perlu tuding jari pada orang. Sekarang kita tuding kepada kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Saya rasa dia punya faedah sangat besar. Jadi termasuklah media, saya kata alhamdulillah, banyakkan lagi sesi-sesi kempen dan sebagainya, yang orang kata secara langsung dan juga tidak langsung. InsyaAllah. Dari segi penguatkuasaan, serangka-ringkasnya pada pandangan Datuk jugalah, mungkin juga perlu dilihat secara serius. Kalau sekarang ni pun kita lihat rokok-rokok seluduk pun begitu bebas menjual rokok-rokok mereka dengan harga yang begitu rendah dan sebagainya. Jadi mungkin nasihat Datuk jugalah. Ya, saya rasa penguatkuasaan yang penting ialah pihak Kementerian Kesihatan, custom, polis dan juga pihak berkuasa tempatan, kerana mereka punya bidang kuasa. Dan saya rasa ini pendapat saya lah, sebab saya pun berpengalaman dalam bidang ini. Sekiranya penguasaan kita di peringkat lapangan tu longgar, dan perlu difokuskan dan dipertingkatkan lagi, dan make it visible supaya orang nampak, oh memang ada tindakan ini. Bulan sekali baru rampas satu kontena, setahun sekali 3 kontena. Sebenarnya kita boleh rampas hari-hari pun. Tapi kalau Datuk lihat, ialah perasaan Datuk sendiri, komen Datuk sendiri tentang penguatkuasaan perokok di premis makanan misalnya, itu pun menjadi isu seolah-olah ianya tidak dapat dikawal seperti apa yang kita harapkan tu. Yalah, kita lihat sebelum PKP kuat juga, masa PKP tak ada sokok. Lepas PKP kita pergi mana-mana premis makanan macam dah tak ada dah. Jadi saya rasa pihak berkuasa, PBT, kementerian, maknanya kena adakan make it visible. Bagi orang ingat, rupanya ada undang-undang. Ingat dah habis dah kan. Jadi saya rasa itu kita kena continuous, berterusan, dan orang kata regular, tetap. InsyaAllah, jangan hangat-hangat. Ya, betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, pakar perunding kesihatan awam, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan ini memang merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya, dan walaupun kita mengharapkan bahawa peruntukan dan akta ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat dan mungkin akan diluluskan, tetapi yang ingin kita lihat sebenarnya ialah pelaksanaan yang jauh lebih efektif, jauh lebih berkesan sebenarnya, kerana ianya merupakan isu yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, kerana kita tahu rokok itu berbahaya, dan kita mahu supaya generasi muda bebas dari rokok. Itu matlamat kita sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.